Nah,
Assalamualaikum. Kita tunggu lagi 2-3 minit ya. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu Puan Rashidah dah masuk kan? Puan Rashidah boleh respon? Assalamualaikum. Salam. Dah Okey, okey. Alright. Okey, selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada semua warga UTM dan juga mungkin ada daripada pihak luar yang turut serta dalam kita punya talk show pada pagi ini. Okey, untuk makluman tuan-puan, talk show kali ini dikendalikan oleh Puan Siti Rashidah binti Abdul Razak yang merupakan seorang peguam dan beliau juga merupakan mempunyai pekerjaan kedua iaitu pemandu jenazah wanita dari Badan Pengurusan Jenazah Al-Kauthar Johor Bahru. So saya rasa ramai yang ingin mengetahui pengalaman beliau dalam menguruskan jenazah-jenazah COVID-19 especially. So saya akan serahkan kepada Puan Rashidah untuk meneruskan program lah. Okey, Puan Rashidah boleh mulalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya buka mas lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seperti yang dimaklumkan oleh Puan Moderator tadi, Siti Rashidah binti Abdul Razak. Jadi sedikit latar belakang saya merupakan seorang peguam yang bertauliah berkhidmat di Johor Bahru. Puan, Ya, dengar tak? tak ada gambar Kalau boleh buka on video ke? Oh, video. Ha. Sekejap Saya dah on dah. Sekejap. Kejap Kak, saya tak nampak lagi lah. Saya tak sure kalau okey. Nampak? Dah. Alright. Alright, okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Tak maaf tadi saya dah tekan lah tapi rupanya tak tekan. Okay, sekarang saya minta maaf sebab saya sekarang berada di Forensik HSI. Jadi saya saya harap line kat sini okey membantulah oleh Puan Moderator tadi. Nama saya Siti Rashidah binti Abdul Razak. Bertugas hakiki sebagai seorang peguam yang bertauliah di practicing in Johor Bahru dalam bidang jenayah, perumahan di mana sebelum itu saya bertugas sebagai seorang timbalan pendakwa raya di Johor Bahru semenjak daripada tahun 2008 hingga 2015. Okey, jadi berkenaan dengan tugas kedua saya sebagai seorang pemandu jenazah, saya telah mula terlibat dalam bidang pengurusan jenazah ni semenjak daripada zaman persekolahan, di mana saya mengikut ibu saya iaitu Puan Hajah Saadah binti Salihan yang merupakan seorang petugas pengurusan jenazah di Pejabat Agama Islam Negeri Johor. Jadi secara keseluruhannya jika diikut daripada pengalaman saya secara total telah mula boleh menguruskan sendiri jenazah sekitar umur saya 16 tahun hingga ke 17 tahun. Jadi seperti mana yang kita tahu bermula pada tahun lepas kita negara kita telah
ada wabak COVID-19 dan di mana bagi pengurusan jenazah COVID ni ianya berbeza seperti pengurusan jenazah biasa. Seperti mana yang kita maklum, bagi pengurusan jenazah biasa, tak dengar Dengar, boleh dengar tak? Dengar. Kalau ikutkan dengar. Mungkin ada line yang tak clear ke? Dengar. Boleh dengar Alright. Okay, saya buat. ni dengar okay. Kalau siapa yang tak dengar ataupun ada soalan, boleh bagi soalan lah, jadi saya boleh terus jawab. Okey, untuk seperti saya maklumkan tadi, bagi kebiasaannya pengurusan jenazah biasa, ada 4 perkara yang kita perlu lakukan bagi fardu kifayah, iaitu jenazah tersebut telah disahkan kematian, perlu dimandikan, dikafankan, Dia start sikit. Tak berapa, tak dengar puan? tak dengar. Okey. Boleh dengar tak? Okey dah. Dia Sebab, mungkin line kot. Saya sebab saya sekarang berada dekat luar kawasan, jadi tadi ingat kat sini saya harap line dah okey lah. Boleh? Boleh. Boleh dengar? Boleh dengar. Okey, saya sambung ya. Okay, jadi untuk pengurusan jenazah COVID, biasanya kita mengikut garis panduan tata cara pengurusan jenazah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor, iaitu jenazah-jenazah ini perlu dibuat hanya perlu ditayamum, dikafankan dan kemudian disolatkanlah. Jadi arahan pematuhan untuk garis panduan ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Johor pada 15 Mac 2020, di mana pihak saya sendiri kita telah sebelum bermulanya proses tayamum ni, kita telah berjumpa dan bermesyuarat dengan pihak Pejabat Agama Islam Negeri Johor disertai dengan pihak Hospital Sultan Ismail, di mana kita diterangkan tentang mengapa mayat ini perlu ditayamumkan, mengapa mayat ini perlu dibuat berbeza seperti mayat biasa. Kerana ia adalah untuk mengambil kira keadaan semasa sekarang ni penularan wabak COVID ni memang agak berbahayalah. Jadi untuk mengelakkan jangkitan, kita hanya perlu tayamum dan kafan. Boleh dengar saya tak? Boleh clear? Boleh. Boleh Okey, jadi jika diikut pengalaman saya sendiri dalam menguruskan jenazah ni, tak lamalah, saya rasa dalam 21 tahun ada, sebab saya memang mula ikut mak saya, dan hingga kini pun walaupun saya ada tugas hakiki sebagai seorang peguam, namun saya masih lagi ikut turut serta untuk membantu menguruskan jenazah sekiranya dipanggil oleh pihak hospital. Okey, dipanggil oleh pihak masjid dan juga pihak-pihak NGO lah. Boleh dengar saya tak? Sebab saya ada baca chat yang mengatakan tak dengar dengan clear. Okey puan, okey, clear. Boleh teruskan. Okey, kalau ada siapa yang ada soalan boleh tanya, sebab bila kita nak berkongsi pengalaman ni, ada mungkin satu perkara tu saya rasa bagi pihak saya perkara tersebut adalah satu perkara yang memang kerap kita lakukan. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun yang ingin bertanya tentang kenapa jenazah ini ditayamum, jenazah ini tidak dimandikan, boleh tanyakan. Sebab saya sendiri pernah ditanya oleh orang, kenapa jenazah COVID ni tidak dimandikan, sedangkan jenazah ini dikategorikan dalam high risk. Tapi kalau tak dimandikan, kenapa jenazah HIV dimandikan? Kenapa tidak ditayamum? Jadi di situ terdapat satu persoalan, sebabnya cara penularan wabak COVID ni dia agak berbeza dengan wabak HIV, virus HIV lah, di mana walaupun wabak ni seorang juta meninggal dunia, virus yang ada pada mayat tersebut dengar tak? Okey, wabak tersebut masih ada dan dia boleh dengar? Boleh, cuma bergema sikit. Saya pun dengar dia ada pasal.
Okay. Boleh saya sambung? Okay. Okay, boleh saya sambung Okay, jadi untuk wabak virus COVID-19 ni, dia virus tu masih ada dan boleh merebak melalui airborne, udara. Jadi sebab itulah jenazah COVID ni kita perlu tayamum, kafan dan segera disolatkan, kemudian terus dikebumikan. Dan untuk pengurusan jenazah COVID ni, dia memang agak istimewa. Di mana jenazah ini perlu mendapat kelulusan dulu daripada pihak hospital, di mana sebelum pihak kami pengurusan jenazah dibenarkan untuk menguruskan jenazah ni, kita akan mendapat satu list nama daripada pihak KKM, iaitu daripada Inspektor Kesihatan IK, dan sekiranya nama tersebut telah diberikan dan dapat kelulusan, barulah jenazah tersebut boleh diuruskan. Memandangkan kenapa setiap daripada awal hingga ke akhir proses, daripada awal mandi, kafan, solat dan tayamum, jenazah ini perlu dalam kawalan dan pantauan pihak KKM. Dan bila jenazah ini nak dibawa ke tanah perkuburan sendiri, perlu di-escort oleh pihak IK dan tim lah, kerana sepanjang tempoh pengurusan jenazah COVID ni keadaan itu akan disanitize. Dia akan disanitasi oleh pihak KKM, pihak forensik untuk mengelakkan berlaku penularan wabak inilah di kawasan-kawasan hospital ataupun tanah perkuburan. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini selama 2 tahun tiada ada apa-apa penalah ada jangkitan ataupun kluster rumah mayat, kluster tanah perkuburan, memandangkan segala SOP memang pihak kita ikut kerana kita dipantau rapi oleh pihak hospital dan pihak jabatan agama sendiri. Jadi untuk di Johor Bahru sendiri, penularan peningkatan kadar kematian ni memang ada, sebab pada awal-awal kematian akibat COVID ni hanya satu saja tanah perkuburan yang dibuka untuk bagi jenazah COVID, iaitu di Tin. Tapi selepas tempoh tertahun dan telah dibuka sebanyak 3, iaitu di tanah perkuburan Manaus Tin, tanah perkuburan Impian Mak Putus-putus lah Puan. dan juga tanah. Boleh dengar tak? Putus-putus. Dia putus. Dia ada time okay clear, ada time dia putus-putus sikit. Oh, okey, saya tak bergerak. Tuan-tuan dan Tak apa, puan-puan kalau ada soalan, kalau putus-putus lagi saya cakap lagi. macam boleh dengar? Lagi sangat ke? Tak okay, cuma kurang jelas lah. Ada time dia hang. Tak dengar pun cakap. Tapi ada time dia okay. Okey. Okey, jadi boleh dengar sekarang? Boleh. Cuba puan continue tengok. Saya boleh share juga, ada kat belakang saya ni pun memang dalam keadaan environment di mana sekarang pihak IK sedang menguruskan COVID yang non-Muslim lah. Dah senyap terus Puan. Tak tegar. Tak dengar lah puan. Puan tak dengar langsung. Boleh video Dengar langsung tu ke? off video. Untuk suara saja. Mute video. Saya off video okey. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Dia putus-putus sikit tapi tak apa. Try puan continue. Puan Rasidah? Ada ke?
Tak dengar Puan Rashidah. Langsung kan? Alamak. Okay. Uh, Baru muncul. Macam mana? Ya, Tapi putus-putus sikit. saya cuba. Kan tak ada. Putus-putus. Alamak, saya cari line. Okay. Cuba Sebab, try. Kat situ macam okay. kat sini. Cik. Cuba Puan Jadi Rashidah untuk continue. pengurusan jenazah Dia COVID start lah. ni seperti mana saya maklumkan tadi lah, hanya kita benarkan pihak Suara host pun dah putus-putus. hospital dan pihak pengurusan saja untuk turut serta dalam proses pengurusan jenazah, di mana boleh dengar? Putus-putus lah Puan Rashidah. Putus-putus Sekarang saya cakap boleh dengar tak? Ni okey pula. Ni okey Okey. Boleh saya sambung ataupun tak boleh dengar Boleh lagi? sambung. Boleh sambung Boleh. Okey Puan, teruskan dah clear. Okey. Alright, tadi macam saya katakan memang kita banyak terima permintaan daripada keluarga yang nak turut serta. Namun memang SOP daripada Kementerian Kesihatan sendiri yang memang tidak membenarkan waris untuk turut serta dalam proses tayamum, kafan dan juga pengebumian. Namun kebiasaannya kita juga memberi peluang dan ruang kepada keluarga. Kita akan benarkan 2 orang wakil daripada keluarga sendiri untuk turut serta dalam solat jenazah, dan juga kita benarkan 2 orang untuk proses pengecaman jenazah-jenazah lah. Jadi semasa proses tersebut kita memang akan membenarkan waris untuk mengambil gambar ataupun video bagi tetapan ahli keluarga lain yang tidak dapat turut serta dalam pengurusan tersebut lah, tidak dapat hadir ke hospital mungkin atas sebab dalam kuarantin, mungkin juga mereka adalah kontak rapat dan juga mungkin ahli keluarga terdekat sendiri juga sedang positif virus COVID-19 inilah. Jadi selalunya macam kadar kematian yang tinggi ni memang memang sangat menyedihkan lah bila kita tengok pada trend pada masa kini. Saya tengok sendiri, pengalaman saya di sinilah, kematian banyak terlibat dalam satu keluarga tu kadang-kadang melibatkan lebih 2 ke 3 orang ahli keluarga sendiri. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, memang saya sendiri pun tidak terjangka dalam situasi ni kita akan terlibat dalam satu pandemik yang boleh mengorbankan, saya rasa angka kematian tu agak tinggilah dari hari ke hari. Kita tengok dia punya number tu pun memang tinggi 200 ke atas, dan kita harap semua orang dapat patuh SOP, amalkan jarak, pakai mask supaya kita dapat sama-sama menyekat menular daripada penularan wabak virus ni lah. Jadi ada apa-apa soalan tak? Boleh dengar? Video. Video Dia orang cakap tak feel lah, tak nampak muka penceramah. Tak feel Cuba try, takut tengok okey tak boleh. live. Boleh Boleh, cuba try dulu. Okey. Kalau peserta ada soalan nak terus tanya, boleh bertanya. Saya rasa kat sini line okey sikit kot sebab saya jauh sikit daripada bangunan hospital. Tadi saya berada dekat kawasan betul-betul dalam forensik. Sekarang Okay, saya dah dengar. dengar? Okey. Dengar, boleh continue. Jadi saya rasa lebih menarik kalau ada soalan daripada kita punya para penonton ke, supaya kita ada two ways of communication. Jadi saya boleh berkongsi maklumat ataupun apa-apa sahaja info yang mereka nak tahulah. Sebabnya kalau kita nak cerita tentang saya sebagai pengurus jenazah,
topik tu terlalu luas. Tak sejam tak cukup. Sebab biasanya kita akan ceritakan tentang pengalaman. Biasanya orang suka nak tanya, ada apa-apa tak pernah jumpa pengalaman mistik ke, yang mengerikan ke, yang menakutkan ke. Jadi kalau ikut saya sendiri, alhamdulillah sebenarnya tempoh saya bertugas sebagai pemandu jenazah, saya tidak pernahlah berjumpa dengan apa-apa perkara misteri yang menakutkan pun tak ada. Walaupun kadang-kadang ada orang kata ada badi mayat kan. Tapi mungkin pada saya badi mayat tu mungkin disebabkan kita sakit badan ataupun mungkin kita terlalu sedih, emosi. Jadi kita rasa itu adalah badi mayat. Sedangkan saya itu adalah perasaan kita sendiri. Macam mana nak ada keberanian, saya tak nampaklah soalan keberanian. Macam saya sendiri, saya nak kata berani tu sebabnya daripada kecil saya dah didedahkan dengan keadaan di rumah mayat, dengan jenazah. Sebabnya kedua-dua ibu bapa saya memang bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan ayah saya dulu, arwah ayah saya bertugas untuk menguruskan jenazah lelaki, manakala ibu saya bertugas untuk menguruskan jenazah wanita di Johor Bahru lah. Jadi kita daripada kecil memang dah terbiasa dengan keadaan rumah mayat. Puan pernah demam atau pengalaman tak? So far saya tak pernah lah. Dalam masa kita menguruskan COVID, memang kita sepenuhnya mengikut SOP yang telah ditetapkan lah. Saya tak nampak soalan. Soalan dia, Puan pernah demam ataupun pengalaman COVID sendiri selepas uruskan jenazah COVID? Okey, kalau sendiri memang alhamdulillah tidak pernah. Sebab saya rasa bila kita ada berada di kawasan forensik, kita berhadapan dengan jenazah itu sendiri yang ada positif COVID. Sebenarnya keadaan di hospital sendiri, di forensik, dia sangat berjaga-jaga. Di mana dalam tempoh awal daripada jenazah dikeluarkan daripada peti mayat, sehinggalah jenazah dibawa ke tanah perkuburan, memang kita akan sentiasa dikawal selia oleh seorang petugas KKM yang akan membuat proses sanitasi di setiap kawasan. Pada saya sendiri, pada jenazah pun akan disanitasi. Jadi kita memang menjaga SOP, dan alhamdulillah sehingga hari ini memang seperti yang saya maklumkan dari peringkat awal tadilah, memang tidak ada langsung pernah kluster rumah mayat ataupun kluster tanah perkuburan. Memandangkan memang pihak KKM ataupun IK yang bertugas, memang mereka sangat memang sangat menjaga. Memang kita memang tak membenarkan waris untuk ikut, memang untuk menjaga perkara-perkara beginilah. Dan kita juga akan tanya setiap waris yang ingin hadir ke forensik bagi proses pengecaman, bagi progres tuntutan mayat, kita akan tanya dan selidik adakah mereka ini ada kontak rapat dengan jenazah, adakah mereka sendiri positif ataupun adakah mereka sendiri dalam kuarantin. Jadi bila benda-benda tersebut kita jaga, insyaAllah kita boleh elakkan daripada berlaku penularan wabak ni lah. So far sekarang memang alhamdulillah memang tim saya sendiri ada lebih kurang seramai 11 orang. Selalu memang sentiasa bersedia dan alhamdulillah masih dalam keadaan baik lah. Okey, ada soalan lagi, Puan? Sekejap Apakah prosedur waris untuk tuntut jenazah COVID sama dengan jenazah apa ni? Biasa. Biasa rasanya. Okey, untuk tuntutan jenazah COVID, kebiasaannya bila seseorang disahkan meninggal dunia, pihak wad akan maklumkan kepada warislah tentang kematian, dan jenazah boleh dituntut selepas waris-waris terima telefon ataupun maklumat daripada pihak forensik. Di mana untuk jenazah COVID ni dia punya prosedur agak berbeza seperti jenazah biasa, di mana untuk pengurusan dia kita kena melalui inspektor kesihatan, di mana mereka lah yang bertungkus lumus menyusun jadual, sebab sepanjang tempoh pengurusan jenazah COVID, pihak-pihak KKM ni akan memantau dan memantau selia semua, dan kita akan ada satu jadual. Sebabnya bila satu jenazah ni nak diuruskan, dia akan di-escort oleh pihak KKM daripada hospital ke tanah perkuburan. Jadi kalau contoh kematian malam, untuk jenazah biasa tiada masalah untuk dituntut terus dapatkan permit di kaunter pertanyaan forensik,
Kemudian jenazah boleh terus dituntut dan boleh diuruskanlah untuk kafan, mandi, solat dan dikebumikan sebiasa. Namun untuk jenazah COVID dia agak berbeza kerana jenazah-jenazah ni perlu dapat perlu dimaklumkan oleh pihak KKM dulu. IK, saya mahu kata IK lah, Inspektor Kesihatan. Dia akan teruskan, dia akan telefon waris, dia akan tanya di mana tanah perkuburan yang dipilih dan kemudian dia akan meletakkan masa sebab kebiasaannya untuk jenazah COVID ni kita akan membuat secara serentak. Sekiranya untuk tanah perkuburan Manautin, kita akan kumpul 3, 4 dalam in-group sebabnya kenapa saya katakan dia perlu dikumpul sebab dia akan di-escort oleh petugas lah tim IK ke tanah perkuburan tersebut. Jadi kalau kita nak minta secara individu seorang-seorang, jadi dia agak saya rasa sebab macam saya katakan lah kadar kematian dah tinggi. Jadi kita tak boleh nak buat one by one. Kita mesti buat by grouping lah. Jadi kita akan memang ikut jadual yang ditetapkan oleh pihak Inspektor Kesihatan. Okay, ada juga yang bertanya waris jenazah boleh serta sekali tak semasa proses kafan? Okey, untuk jenazah COVID, memang SOP daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga daripada Jabatan Fatwa Mufti Negeri Johor. Untuk Negeri Johor lah, saya rasa negeri lain pun menggunakan SOP yang sama. Mereka memang tidak membenarkan ahli keluarga untuk turut serta lah dalam proses tayamum, kafan dan pengebumian. Namun untuk pengecaman, seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan benarkan sekurang-kurangnya 2 orang ahli keluarga untuk pengecaman dan juga kita akan benarkan 2 orang waris bagi turut serta dalam solat lah, di mana solat tu pun kita akan buat dalam jarak lah, jarak yang dalam 3 meter ataupun 1 meter daripada jenazah bagi untuk waris-waris yang ingin turut serta lah. Memang kesimpulannya memang kita tak benarkan waris, tapi di tanah perkuburan kita memang benarkan waris dalam 5 ke 6 orang setiap keluarga untuk berada di tepi lah bagi tengok dan selepas proses pengebumian selesai, tanah perkuburan disanitasi, waris-waris boleh pergi ke tanah kuburan seperti biasa, tak ada masalah. Ada soalan lagi Cik Ila? Ada banyak. Okey, sekejap Boleh ke kubur pesakit COVID ditempatkan sekali di kawasan kubur biasa atau dijauhkan sedikit? Apa sebabnya? Okey, untuk di Johor Bahru, biasanya kita memang ada tetapkan ada 3 tanah perkuburan untuk jenazah COVID lah. Kalau di Johor Bahru kita ada 3 iaitu di tanah perkuburan Manautin, tanah perkuburan Cahaya Masai dan juga tanah perkuburan Impian Mas. Jadi kubur mereka biasanya memang kubur tersebut memang adalah kubur tanah perkuburan biasa. Cuma memang kita tak ada masalah untuk dikebumikan di tanah perkuburan biasa sebab ada juga kes-kes di mana jenazah ni kita bawa balik ke daerah ataupun ke negeri masing-masing. Bila dia bawa balik ke negeri masing-masing tu, biasanya keadaan jenazah ni akan dibawa dalam keadaan bersil dan diletakkan di dalam keranda supaya memastikan tiada pihak-pihak yang boleh buka dan once sampai ke tempat yang nak dituju untuk dikebumikan, jenazah terus akan dikebumikan. Memang kita tidak akan benarkan jenazah untuk dibuka sebab kita takut sekiranya masih ada lagi virus yang masih ada di persekitaran. Seperti yang kita kena maklum, kita punya tujuan utama adalah untuk mengelak untuk berlaku penularan wabak ini. Jadi pada saya SOP tu adalah lebih utama di mana bila kita boleh mengelakkan kemudaratan lebih besar, kita perlu ikutlah SOP yang ada. Jadi memang kita tanah perkuburan tu macam di Johor Bahru kita tetapkan 3. Mungkin senang untuk SOP dan mungkin juga pihak yang bertugas tanah perkuburan tu lebih terlatih dan lebih aware dengan keadaan jenazah tersebut di mana kita kena ingat bila pengurusan jenazah COVID dilakukan di tanah perkuburan, semua pihak-pihak yang terlibat perlu memakai PPE daripada peringkat awal sampailah peringkat pengebumian. PPE ni personal protective equipment lah di mana full set of PPE perlu dipakai bagi mengelak jangkitan tersebut lah. Ada soalan lagi? Okey, ada kejap mana tadi? Okey. Dalam masa tempoh COVID ni, berapa jenazah yang diuruskan dalam sehari? Okey, kalau untuk saya menguruskan jenazah bertugas di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Jadi untuk hospital lain mungkin saya tak tahu berapa dia punya exact amount jenazah yang diuruskan. Tapi kalau untuk HSI sendiri roughly kalau dalam purata
satu hari ada dalam 10 jenazah untuk Muslim dan kadang-kadang ada juga untuk non-Muslim dalam 5 ataupun ke-6. Dia ikut pada masa lah, tapi selalunya sekarang prorate pengurusan jenazah COVID ni satu hari dalam 9 ke 10 jenazah di HSI. Mungkin di tempat lain berbeza, tapi ataupun bila hospital yang lebih utama, saya rasa kadar kematian lagi tinggilah daripada di HSI. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Puan, adakah jenazah Salam. COVID-19 itu dibalutkan dengan plastik atau dikafankan sahaja dengan kain kafan? Jika dibalutkan dengan plastik, mengapakah demikian? Terima kasih. Okey, soalan ni memang banyak yang tanyalah sebab saya pun ada perasan jika di Selangor ataupun di Kuala Lumpur, kebanyakan jenazah COVID-19 ni ada di antara mereka tidak dikafan, hanya menggunakan body bag plastik tersebutlah. Jadi kalau untuk di negeri Johor sendiri, kebiasaannya untuk kesemua jenazah COVID ni memang kita akan letakkan di dalam body bag dan kemudian kita akan tayamum di atas body bag tersebut. Seterusnya kita akan kafankan body bag, kita akan terus tayamum dan kita akan terus kafankan lah. Jadi antara kenapa? Sebab perlu kita letakkan body bag ni sebab seperti yang kita maklumkan tadi lah, kita berbalik kepada asal kenapa pengurusan jenazah ini dibuat melalui tayamum, kerana kita ingin mengurangkan risiko jangkitan penularan wabak. Jadi sekiranya jenazah ini tidak ada body bag, mungkin biasanya jenazah ini akan ada macam bleeding atau apa-apa, jadi jenazah darah itu akan mengalir keluar. Jadi sekiranya ada body bag, keadaan tersebut akan lebih terkawal dan dalam keadaan tak nampaklah kerana ada apa-apa cecair ke. Jadi dan keadaan tersebut lagi safety. Pada saya lagi untuk keselamatan semua pihak yang menguruskan, daripada pihak forensik, pihak pengurusan jenazah, pihak kubur juga, di mana kita tidak sekadar menggunakan body bag, namun di Johor Bahru kita masih lagi perlu kafan jenazah tersebut dengan menggunakan 2 lapisan bagi kain kafan untuk wanita dan 3 kain kafan bagi lelaki. Untuk satu lagi untuk kita menghormati jenazah tersebut walaupun ditayamumkan. Tayamum itu hanyalah sebagai penukaran bagi mandilah. Kalau jenazah biasa kita mandi, namun untuk jenazah COVID kita tayamumkan. Ada apa bagi soalan lagi, Cik Ila? Ada. Okey, soalan seterusnya. PPE yang digunakan untuk jenazah itu berapa lama akan hancur dalam kubur? Tak tahu dah boleh jawab tak? Okey, macam PPE ni biasanya dia plastik ni, saya pun kurang arif lah berapa lama. Tapi biasanya kalau macam plastik yang biasa saya gunakan disposable punya plastik. Tapi untuk jenazah ni saya rasa memang itu soalan tu kena tanya kepada pihak hospital ataupun pihak ni lah. Tapi memang kita akan tanam seperti biasa. Cuma plastik tu kita tanam bawa sekali seperti yang saya katakan tadi lah, untuk elakkan berlakunya penularan virus ataupun wabak untuk jenazah tersebut lah. Okey, seterusnya. Lately ni kita sering dengar kos pengurusan mandi jenazah COVID sangat mahal. Apa pandangan Puan dalam hal ini? Okey, ni yang paling menarik lah. Saya pun memang saya rasa isu ni memang sangat suka dibincangkan oleh pihak-pihak luar. Okey, saya sendiri bertugas di dalam pengurusan jenazah ini telah hampir 20 tahun. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sinilah, setiap pengurusan jenazah ini memang ada kos di mana kos-kos tersebut yang kita ambil pun adalah kos yang sangat minima untuk urusan mandi, kafan, solat dan penguburan. Jadi sebenarnya isu ni ditimbulkan oleh segelintir pihak NGO yang mengatakan mereka memberikan khidmat percuma. Sedangkan apa yang mereka perlu maklumkan kepada pihak orang awam, perkhidmatan yang mereka berikan itu percuma untuk mereka yang kurang mampu dan golongan asnaf, di mana jumlah pengurusan itu telah dibayar oleh pihak yang bermurah hati, orang yang budiman, orang yang dermawan, yang telah menginfakkan kain kafan, menginfakkan wang untuk kos operasi, untuk kos macam-macam kos lah yang terlibat. Pada saya pula, memang ada satu kos yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama. Untuk jenazah biasa negeri Johor, bagi kos jenazah biasa total all in mandi, kafan dan solat adalah 450. Dan untuk jenazah berisiko tinggi
jenazah berisiko tinggi ni adalah jenazah-jenazah penyakit TB, penyakit HIV, penyakit Ebola, penyakit berjangkit, jenazah dikompos, termasuklah jenazah COVID sendiri. Kita hanya menambah RM50 sahaja untuk kos tersebut, iaitu kalau saya sendiri saya hanya ambil RM500 untuk seluruh kos lah, dan sekiranya kita akan tanya. Tak dengar lah Puan. Tiba-tiba terputus. Tak ada suara. Puan Rasida, tak dengar? Tak dengar. Alamak, macam nak buat? Puan, dah senyap terus Puan. Harta simati untuk menggunakan bagi proses pengurusan jenazah yang pertama. Dan kemudian harta simati sendiri yang kedua, kita perlu uruskan Puan, tak dengar Puan. Tak dengar Puan, tak dengar. Syida putus, tak dengar. Puan tak dengar. Nampak tak gambar saya buat? Puan Puan Rasida. Puan Rasida. Tak dengar. Miss call dia tu, miss call. Ya? Hello? Puan dengar tak? Dah dengar. Kami tak dengar langsung apa Puan cerita tadi dah last tu. Ya Allah, tak dengar ke? Okey. Saya dah buat gaya macam-macam. Saya dah WhatsApp. Dengar Putus sampai semua bayaran 500 dia ke? pun. 500. Sampai RM500. Terus. Kena ulang balik lah macam mana. Macam mana? Okey, biasanya macam saya kata tadi lah, untuk saya sendiri kalau di Johor Bahru, biasanya kos untuk pengurusan jenazah ni memang ditetapkan oleh pihak pejabat agama lah. Untuk jenazah biasa RM400.5, dan kalau untuk jenazah COVID ni biasanya dalam RM500. Untuk high risk, maksudnya RM500 ni bukan saja untuk COVID, untuk yang HIV, untuk TB, untuk Ebola, untuk dikompos. Sebabnya di sini saya juga uruskan jenazah, semua jenis jenazah yang meninggal lemas, kemalangan, anggota badan, dan juga jenazah yang tidak dituntut juga kita uruskan, pihak saya uruskan. Boleh dengar? Okey, boleh. Cuma tadi tu terhang lama sikit lah. Okey, seterusnya ada yang bertanya proses tayamum tu pada tubuh atau pada tubuh dia sahaja atau atas beg sahaja? Untuk tayamum bagi jenazah COVID, kita akan buat di atas body bag. Kita akan buat di dua bahagian, iaitu kita akan membuat tayamum di bahagian muka jenazah dan juga di tangan kiri dan tangan kanan. Di atas body bag saja, kita tidak buat direct contact body. Lepas tu kita akan terus tayamum. Okey, adakah selepas 2 minggu dikebumikan jenazah, kiranya selepas itu boleh ziarah kubur? Kalau ikut di Johor Bahru ni, selepas habis proses sanitasi dan keadaan selamat, maksudnya seluruh kawasan dah ni, biasanya waris dah boleh ziarah dah seperti biasa. Takluk kepada SOP lah. Saya rasa sekarang dah dibenarkan untuk ziarah kubur. Jadi tak ada masalah untuk pihak waris untuk ziarah ke tanah perkuburan. Walaupun yang meninggal tu COVID lah. Dengan syarat saya rasa kena jaga jarak dan kena dalam jarak dan juga kena ikut SOP yang ditetapkan lah. Okey, adakah benar ada peningkatan kematian di kalangan kanak-kanak? Untuk kanak-kanak, macam saya sendiri, saya kurang pasti tentang kadar. Cumanya saya sendiri di Johor Bahru, saya tidak pernah buat untuk jenazah COVID yang melibatkan kanak-kanak.
Cuma kalau jenazah bayi yang meninggal dalam kandungan, ya itu ada. Tapi untuk sepanjang tempoh saya uruskan COVID di Hospital Sultan Ismail, masih belum ada lagi jenazah COVID kanak-kanak. Saya tak pasti. Mungkin kalau untuk number ke peningkatan ni boleh semak dengan pihak Kementerian Kesihatan Negeri Johor lah, sebab saya kalau ikut saya sendiri pengalaman so far saya tidak pernah uruskan jenazah kanak-kanak. Kalau bayi memang adalah, maksudnya bayi yang meninggal dalam perut di mana ibu dijangkiti COVID dan jika kanak-kanak tersebut, bayi tersebut meninggal dalam perut, dia akan dikeluarkan dan kita uruskan seperti jenazah COVID lah. Okey. Puan, untuk non-Muslim semua ditanam juga ke? Ada kes yang Okey. dibakar? Okey, untuk non-Muslim, kalau ikut masa kita mesyuarat pada 16 Mac tahun 2020, mereka ada option. Sama ada mereka ikut pada cara tuntutan agama masing-masing lah. Ada yang dibakar, ada yang ditanam. Jadi kita ikut kepada permintaan keluarga. Dan seperti saya maklumkan tadi lah, pihak IK yang bertugas di forensik ni menguruskan jenazah COVID, mereka juga adalah orang yang sama menguruskan dan ikut escort untuk jenazah non-Muslim. Jadi macam pihak waris, pihak luar kadang-kadang kita kena faham dan bertoleransi lah sekiranya ada yang kadang-kadang macam marah kenapa mak saya dah meninggal malam tadi tapi tak buat lagi pagi, buat petang. Kenapa nak delay-delay? Sedangkan dalam agama tak boleh lama-lama. Sedangkan diorang kena faham kita buat ikut pada SOP. Sebabnya kita akan ikut jadual yang ditetapkan. Macam kadang-kadang meninggal malam, pagi esok keluarga request untuk kubur cahaya masai, tapi pagi kita uruskan untuk jenazah di Mount Austin. Jadi dia kena ikut jadual yang ditetapkan. Kalau kata Mount Austin petang, dia kena ikut pada petang lah. Dan juga dia kena make sure jenazah tersebut telah dibawa turun daripada ward ke forensik dan mereka sendiri kena datang untuk tuntut jenazah di kaunter pertanyaan bagi dapatkan permit pengebumian dan juga pengecaman. Kadang-kadang ada waris dia bising tapi dia sendiri pun tak datang ke kaunter untuk dapatkan permit. Sekiranya tak ada permit pengebumian, jenazah memang tidak boleh diuruskan. Tak boleh diuruskan langsung, tak boleh keluar daripada forensik. Jadi kena sama-sama faham lah, kena tahu SOP dan kena banyakkan bertanya lah. Okey, ada lagi Cik Ila? Adakah jenazah COVID-19 ini virus tersebut masih kekal pada tubuhnya ataupun akan hilang setelah 14 hari? Okey, untuk jenazah yang telah meninggal dunia, kita takuti jenazah tersebut masih ada virus. Sebab itulah setiap petugas yang mengendalikan jenazah COVID ni perlu memakai PPE daripada ward hingga ke forensik, hingga peringkat pengurusan jenazah, sampailah ke tanah perkuburan, van jenazah, semua akan perlu pakai PPE. Untuk apa? Kita elakkan sekiranya ada virus ataupun virus COVID yang masih aktif, virus tersebut Puan tak dengar, Puan. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar Tak dengar. Puan, tak dengar. tak dengar. Tak dengar. Okey, untuk jenazah COVID memang setiap petugas yang bertugas daripada ward, forensik, pengurusan jenazah, van jenazah, tanah perkuburan, memang kita diwajibkan untuk memakai PPE, personal protective equipment lah, bagi mengelak ada berlakunya jangkitan. Sebab kita pun tak pasti dan tak tahu adakah di jenazah tersebut masih ada lagi virus tersebut. Jadi untuk elakkan berlaku penularan memang kita diwajibkan pakai PPE sebagai pengurusan dan juga kita juga ada seorang wakil daripada KKM yang akan membuat sanitasi, akan spray sanitize the whole area pada mayat, pada badan kita sendiri. Kita akan disanitasi sebelum jenazah itu dapat dikeluarkan daripada rumah mayat lah ke tanah perkuburan. Okey, ada soalan lagi? Okey, bagaimanakah perasaan pertama kali Puan mandikan jenazah COVID-19? Okay, masa perasaan pertama tu memang kita agak berdebar lah sebab ni kita pun selalu mendengar yang wabak ni akan boleh berjangkit apa. Jadi tapi bila kita dah berada di kawasan forensik, kita dah tengok SOP sendiri sebab bila SOP teori dan praktikal ni tak sama. Jadi kita rasa bila dah nampak SOP dia memang sangat okey, kita rasa kurang takut lah. Kita rasa macam memang SOP dia okey dan kita pun rasa ini adalah tanggungjawab kita untuk sebagai fardu kifayah. Kita pun buat, kita niat untuk membantu dan alhamdulillah lah kita perasaan takut tu hilang
begitu saja. Jadi kita lebih kepada kita rasa ini tanggungjawab kita lah. Ada apa Okey, soalan ada lagi? juga yang bertanya, kubur jenazah COVID boleh tak digali semula untuk tanam jenazah waris yang meninggal akan datang? Contoh, ada waris meninggal tapi tiada tempat untuk dikuburkan di tempat lain, terpaksa digali semula. Adakah bahaya untuk digali semula? Kalau boleh digali, berapa lamakah tempoh boleh digali semula? Okay, untuk soalan tu saya rasa dia macam akan datang. Cuma dia selalu fikirlah. Cuma kalau untuk saya rasa di Malaysia sendiri tanah perkuburan kita masih mencukupi. Dan saya rasa untuk menggali semula tanah perkuburan tersebut bagi tanam semula tu saya rasa memang tidak berlaku lah kat Johor ataupun dekat negeri lain. Cuma kita tak pasti di negara luar bagaimana dia punya prosedur, contoh di Singapura ke apa. Cuma apa yang saya rasa sekiranya mayat ni dah di sanitize, insyaAllah kita rasa dia punya virus tu mungkin dah tak ada, dah tertanam sekali. Tapi saya pun tak pasti tentang perkara ini. Mungkin kita boleh rujuk kepada pihak lebih pakar, mungkin pihak pejabat agama. Saya akan mungkin saya boleh tanyakan jugalah, usulkan soalan ini kepada mungkin Jabatan Mufti ataupun Jabatan Kadi. Saya pun agak teruja lah, soalan ini memang menarik. Cuma kita tak pernah terfikir sebab so far alhamdulillah di negeri Johor, di Malaysia lah, saya rasa tanah perkuburan kita masih lagi mencukupi untuk semua. Okey, ada yang bertanya pengalaman menarik semasa mandikan jenazah yang boleh dikongsi kalau ada lah. Sekejap cik. Nak tumpang cas boleh tak? Okey, untuk saya punya pengalaman sendiri bagi jenazah biasa, macam pada saya jenazah semua kita buat samalah. Kita macam orang nak kata pengalaman menarik ni, saya rasa jenazah ni adalah satu perkara yang untuk waris, dia satu perkara yang sedih. Kadang-kadang macam contoh macam untuk COVID, kalau untuk COVID ni sendiri apa yang saya tengok kadang-kadang waris anak-anak dah lama tak berjumpa dengan mak, dengan bapa kan. Jadi bila tiba-tiba dapat jumpa kali terakhir tu di rumah mayat. Jadi satu yang sangat pada saya sangat yang sedih lah, sangat yang terharu, sedih pada saya memang kalau kita boleh jauhkanlah daripada apa kita punya perkara ini berlaku pada kita punya keluarga lah. Kalau untuk jenazah biasa, kebiasaannya saya punya pengalaman sendiri, saya pernah menguruskan jenazah almarhum Sultan Nah Zanaria, dan bila kita mula jenazah diraja ni, saya pada masa tu saya menguruskan dengan Raja Permaisuri Agong. Memang saya rasa memang dia seorang yang sangat humble. Memang kita pun tak sangka rupanya dia pun memang dia sendiri beliau sendiri sangat mengambil tahu tentang kematian. Maksudnya macam contoh kain kafan, kain batik, tuala, memang ini saya punya pengalaman sendiri, memang saya nampak memang ada disimpan dalam satu beg memang untuk kegunaan sekiranya ada kematian di kalangan ahli keluarga mereka. Memang saya rasa bila perkara tersebut dibuat oleh Raja Permaisuri Agong, kita sendiri sebagai orang biasa pun boleh menyediakan kelengkapan sendiri di rumah untuk proses pengurusan jenazah. Maksudnya kita siapkan satu beg untuk towel, kain kafan, mungkin juga kain kapan. Sebab saya rasa sekarang memang dah banyak pihak-pihak di luar yang menjual set kain kafan yang dah lengkap, dan saya rasa tidak menjadi satu kesalahan untuk kita simpan sendiri di rumah lah set-set tersebut. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Banyak yang bertanya ni. Kalau mengikut kaum yang meninggal, kaum yang mana banyak meninggal dunia kena COVID ni? Okay, kalau di sini lah, dia sebenarnya kadar kematian tu dia agak serata. Macam contoh satu hari saya buat ada lebih kurang 10 jenazah Islam, dan dalam masa yang sama juga ada 10 jenazah melibatkan yang non-Muslim lah, yang beragama Buddha. Jadi saya rasa kadar kematian ni dia macam rata. Tapi kalau ikut saya punya kadang-kadang di sini, hari-hari saya lebih nampak yang lagi tinggi Melayu lah, Melayu kita. Jadi saya rasa benda ni bukan melibatkan bangsa ataupun agama, namun dia melibatkan individu. Jadi sebagai individu kita mesti sentiasa menjaga SOP lah, dan jaga jarak, pakai mask, dan kalau ada keperluan tak perlulah bersentuh ataupun bersalaman. Okay?
Ada Okey, apa soalan lagi? sekiranya jenazah meninggal serentak satu keluarga, oh ni saya rasa dah cerita kot tadi, adakah dibolehkan ditanam satu liang lahat? Okey, so far untuk yang kematian serentak satu keluarga ni, biasanya kita memang buat cara berasingan. Macam saya pernah buat ibu dan anak dalam satu tempoh masa yang sama. Maksudnya pada masa saya uruskan tu, jenazah tu diminta untuk dikebumikan di Cahaya Masai. Pada waktu yang sama, ibu meninggal dan anak meninggal. Jadi saya difahamkan di tanah perkuburan dia kebumikan secara berasingan. Jadi dia memang tak kebumikan sama lah. Okey, so far yang tu je soalan. Ada lagi ke yang nak bertanya kepada penceramah kita sebelum kita habis? Rian. Ada tak kes jenazah COVID yang tidak dituntut? Kalau ada, bagaimana ia diselesaikan? Okey, soalan ni pun menarik sebab memang ada jenazah COVID yang dituntut. Kita akan panggil jenazah ini adalah unclaimed body dan pada minggu lepas saya pun ada uruskan 2 jenazah yang tidak dituntut iaitu jenazah warga negara kita lah. Kebiasaannya jenazah ini telah berada dalam peti mayat melebihi, saya rasa yang jenazah ni dah melebihi sebulan ataupun 2 bulan. Jadi saya yang datang sebagai wakil syarikat yang menguruskan, saya yang datang untuk menuntut bagi dapatkan permit pengebumian tersebut dan saya akan didaftarkan sebagai orang yang menuntut mayat. Jadi untuk jenazah yang dituntut ni dia punya kos pengurusan akan dibayar oleh pihak Pejabat Agama sebanyak RM350 untuk semua urusan daripada tayamum, kafan, solat, tanah perkuburan dan jenazah. Jadi biasanya untuk kos-kos yang lebih tu akan ditanggung oleh pihak kami lah. Sebagai salah satu kita punya amal dan juga memang kita ada peruntukan sendiri untuk mereka yang kurang mampu. Untuk asnaf memang kebiasaannya saya cakap awal tadi kita akan tanya kepada waris adakah mereka ada masalah kewangan ataupun tak mampu, kita akan bantu mereka. Ada yang jika mereka hanya tak mampu bayar, kita pun akan uruskan juga, tak ada masalah. Okey, bagaimana Puan kontrol emosi sedih disebabkan dan sebagainya lah menguruskan jenazah COVID? Okey, COVID ni Dengar tak, sedia Puan? ni memang dengar. Bila kita uruskan ni kita kena niat dalam hati apa yang kita buat ni adalah sekadar tanggungjawab dan fardu kifayah. Bila kita sedih tu memang normal. Memang kita akan sedih. Kadang-kadang pun saya pun sedih bila tengok yang meninggal tu ibu, anak-anak datang daripada KL datang baru dapat tengok untuk dia datang sebab dia perlu buat pengecaman kerana ada adik lain yang tidak dapat datang akibat mereka pun dalam kuarantin. Jadi memang sedih, kadang-kadang tu memang ada satu masa kita akan rasa burn out, kita akan sedih. Tapi bila kita tetapkan dalam hati ini adalah tanggungjawab kita, fardu kifayah, InsyaAllah kita just rasa ini tanggungjawab dan memang kita laksanakan dengan penuh dedikasi, dengan penuh rasa tertib dan kita rasa hormatlah kepada keluarga dan kepada jenazah itu sendiri. Puan, boleh saya tanya sikit? Ya, boleh. Saya pernah mandikan jenazah yang kena denggi. Saya tak dengar cik. Tuan saya tak dengar tuan. Saya pernah mandikan jenazah yang kena denggi. Okey. Dengar. Jenazah denggi. Okey, dalam keadaan tubuh dia tu macam banyak bintik-bintik lah. Cumanya saya nak tanya, untuk yang COVID ni ada tak tanda-tanda yang kalau mereka kena meninggal akibat COVID tu, adakah tanda tertentu dekat tubuh badan mereka tu? Okey. So far bila saya uruskan jenazah COVID ni pengalaman, kita tengok jenazah tu kadang-kadang dia seperti biasa. Dia cuma COVID ni apa yang saya difahamkan oleh pihak forensik, bila mereka buat x-ray kepada jenazah, mereka akan tengok pada paru-paru. Paru-paru biasanya penuh, dia akan putih, ada scar. Jadi dia lebih attack on kita punya internal kita, dalaman. Macam dia akan attack ke paru-paru, kawasan-kawasan tersebut. Itu yang menyebabkan tiba-tiba kita punya kadar oksigen akan drop. That's why bila ada siapa-siapa ahli keluarga yang kita dijangkiti COVID, sekiranya dikenakan kuarantinkan diri di rumah, kita memang mencadangkan mereka untuk ada oximeter ataupun kalau mereka mampu boleh sewa tank gas daripada pihak klinik ataupun farmasi. Dan oximeter ni adalah untuk kita semak kadar level oksigen dalam badan. Sebab itu sangat penting sebab dia anytime kadang-kadang kalau varian yang terbaru ni Delta mu, dia akan attack secara tiba-tiba. Contohnya macam mungkin hari pertama kedua
kita disahkan COVID-19, kita stage 1 or 2, so kita dikenakan kuarantin kendiri di rumah. Jadi dalam masa kita kuarantin kendiri di rumah, kita juga tetap kena ambil vitamin C, kena kawal kita punya kadar oksigen, kena pantau supaya kita aware. Bila ada the drop, terus pergi hospital. Sebab ada juga kes yang BID, tiba-tiba sampai on the way tu dia meninggal sebabnya kadar oksigen dia tiba-tiba menurun. Sebabnya di rumah mereka tak ada pantauan kadar oksigen. Jadi kadang-kadang banyak jugalah kes-kes yang kematian on the way, kematian di rumah yang mereka sendiri pun kadang-kadang tak tahu sebenarnya kadar oksigen mereka dah drop. Jadi saya memang cadangkan boleh sekarang ni kita bolehlah beli dan sediakan di rumah. Okay, saya harap saya membantulah menjawab soalan tersebut. Okey, sebelum kita berakhir ni ada lagi 1-2 soalan. Adakah waris minta video dirakamkan semasa uruskan jenazah? Adakah dibenarkan? Okay, untuk pengurusan jenazah COVID, kebiasaannya kita hanya benarkan waris untuk rakam wajah si mati lah, keluarga mereka. Kita akan benarkan mereka buat video call, kita akan benarkan mereka rakam bagi tujuan kenang-kenangan kali terakhir lah, ataupun untuk tujuan bagi waris lain yang tidak dapat hadir untuk pengecaman dan tidak dapat hadir ke hospital lah akibat mungkin mereka kuarantin, mereka positif dan mereka juga adalah kontak rapat. Jadi kita hanya benarkan untuk rakaman di bahagian tersebut lah untuk pengecaman, dan rakaman dibenarkan daripada luar lah selepas jenazah dimasukkan ke dalam van untuk dibawa ke tanah perkuburan. So far untuk di dalam kita memang tak benarkan waris untuk rakam lah, unless memang kita sendiri rakam dan kita untuk education, maksudnya kita dah nak tunjukkan cara proses tayamum, cara kafan, itu kita ada. Tapi untuk waris-waris rakam sendiri memang kita tak benarkan. Puan, kalau saya boleh tanya, Boleh. yang sanitize kubur tu, dia buat sanitize the whole kubur ke ataupun kubur yang nak ditanam tu saja ke macam ni? Okey, untuk yang sanitasi kubur dia akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mereka akan sanitize kawasan kubur yang tempat jenazah COVID itu dikebumikan dan kawasan sekitar. Kita akan sanitize kawasan kubur, kita akan sanitize orang yang menguruskan, dan kita akan sanitize jenazah itu sendiri. Jadi untuk elakkan kawasan tersebut kita tak tahu, kita tak nampak, sebab kita sekarang ni berhadapan dengan virus yang kita tak nampak dan kita tak tahu di mana adanya dia. Jadi sanitize daripada pihak KKM memang dilakukan untuk langkah berjaga-jaga. Biasanya dalam kawasan yang kebumi itulah, bukannya the whole area of kubur tu, bukan. Maksudnya dia akan sanitize daripada van mayat, jenazah itu dibawa ke tanah perkuburan yang ditetapkan, dia akan sanitize di sana, dan kemudian dia akan sanitize orang-orang yang mengendalikan jenazah tersebut. Okey, mungkin ni soalan yang terakhir lah kot sebab kita pun dah 11.35. Boleh Puan cerita sikit berkenaan BID? Okey, BID ni adalah nama ringkas daripada dia Bring In Dead lah, brought in dead. Okey, brought in dead ni maksudnya untuk jenazah yang dibawa ke hospital, mungkin on the way dia meninggal ataupun dia meninggal di rumah. Okey, jadi untuk COVID ni dulu kalau kematian COVID di rumah biasanya, ataupun kita tahu dia meninggal akibat COVID, memang perlu dibawa ke hospital sebab kita nak tentukan cause of death dia adalah disebabkan oleh COVID ataupun lain. Tapi sekiranya jenazah tersebut meninggal di rumah semasa tempoh kuarantin, di mana pada tempoh tersebut dia pun sendiri disahkan positif, kebiasaannya sekarang bagi mengurangkan beban memang jam di rumah mayat, kita memang benarkan, pihak polis memang akan rilis surat dan memang kita sendiri pun akan uruskan jenazah tersebut di rumah. Maksudnya pihak KKM, tim IK dan tim saya sendiri akan datang ke rumah tempat kematian berlaku, dan kita akan buat urusan tayamum, kafan, dan kita akan segera bawa ke pihak tanah perkuburan bagi pengebumian lah. Kalau ada sekiranya waris-waris yang turut positif kat rumah tu, dia boleh tolonglah sebab dia pun positif kan. Jadi kalau mereka yang positif tu, dia hanya boleh berada di kawasan rumah dan tidak dibenarkan untuk keluar. Even nak keluar pun bantu angkat jenazah pun kita tak akan benarkan. Dia akan duduk di rumah, kuarantin, dan ada waris lain lah yang akan turut serta ke tanah perkuburan.
Okey. Okey, mungkin Puan Rasyida ada last kata-kata sebab masa pun dah ni kan. Mungkin ada last daripada Puan Rasyida yang nak ceritakan untuk penutup lah. Okay, boleh. Okay, pertama kalinya saya ingin mohon maaf lah pada awal tadi line agak tak berapa okey sebab saya cadangkan ingat saya nak berada di rumah ataupun berjabat, tapi pagi tadi kita ada on call. Maksudnya satu jenazah bayi COVID yang kita perlu uruskan, jadi saya perlu berada di forensik. Jadi pada saya sekarang dengan kadar kematian yang tinggi, dengan apa yang berlaku, saya cuma ada nasihat untuk sorry maaf. Saya cuma sarankan untuk pihak-pihak lebih menjaga SOP. Maksudnya jika kita kena keluar, hanya keluar untuk perkara yang perlu saja. Jika tiada, kita duduk di rumah. Kita kena keluar pun kita perlu memakai mask, pakai face shield, kita perlu jaga jarak dan kita perlu sanitize setiap masa. Jadi sama-sama kita bekerjasama lah. Kita pun jaga kita. Sebab saya rasa banyak pihak pun dah buat macam-macam cara untuk kita elakkan penularan wabak ni, dan kalau tak kita sendiri yang jaga, siapa lagi? Jadi kita sama-sama sebab kita pun macam YB kita KJ pun dah cakap kita mungkin akan hidup dengan COVID ni, endemik. Jadi benda ni akan jadi seperti denggi. Jadi macam apa yang kita lakukan sekarang, memang kita kalau memang perlu pakai mask, memang kita akan pakai mask sepanjang masa. Kalau kita perlu jaga jarak, kita perlu jaga jarak. Jadi kita kena jaga kita sama sendirilah. Just sebabnya kematian ni memang sangat menyedihkan, sangat sedih lah. Macam kita kadang-kadang pun macam saya sendiri ada, saya pun dia keluar hanya ke pasar. Tiba-tiba terjangkit, dia pun tak tahu dari mana. Jadi sebab sekarang kita berhadapan dengan benda yang kita tidak nampak, kita tak tahu. Jadi lagi sukar sebenarnya. Jadi apa kita perlu buat? Kita ikut saranan. Dan saya juga sarankan untuk pihak-pihak kalau belum vaksin, silalah vaksin sebab itu adalah satu-satu ikhtiar kita dalam kita menangani wabak ini. Sebabnya apa yang saya lihat sendiri, kebanyakan kadar kematian di sini yang saya buat, mereka yang tidak sempat divaksin. Bila vaksin tu memang kan orang kata vaksin pun kena, memang kena. Tapi kadar stage kita kena tu agak rendah. Mungkin bila kita vaksin kita akan hanya kena stage 1 and stage 2 akan recover. Mungkin kalau tak vaksin ni kita tak ada shield pada paru-paru kita, dia akan terus jump pada stage 4 and 5. So pada masa tu dah agak sukar lah untuk kita nak selamatkan ataupun nak beri bantuan lah. Dan pada saya, akhir kata saya harap saya minta maaf. Sekejap Puan Rasyida. Ya? Sebab ada satu soalan last ni, sekarang tak jawab kesian pula kan? Okey, boleh. Nak tanya. Saya tanya dulu, bagaimana proses jenazah yang dilakukan post-mortem? Contohnya syak berlaku jenayah terhadapnya tetapi jenazah positif COVID. Okey, untuk jenazah yang dibawa ke BID, maksudnya polis yang bawa ataupun ada kematian di rumah yang agak meragukan, biasanya mereka akan dibawa ke forensik dan pihak forensik first dia akan buat swab ke atas jenazah tersebut ataupun mereka akan buat x-ray pada pagar paru-paru. Daripada x-ray tu akan nampak keadaan paru-paru. Sekiranya paru-paru yang normal, tidak ada kuman COVID tu, dia akan normal lah. Dan sekiranya jenazah tersebut memang paru-paru dia pun ada scar, ada putih yang banyak, jadi memang kita consider as COVID dan kita pun memang akan buat swab atas jenazah itu sendiri. Dan kebiasaannya sekarang pihak polis pun kalau bawa jenazah daripada luar, mereka akan bersiap sedia dengan PPE. Jadi bila memang confirm dia memang COVID, dan juga ada unsur jenayah, biasanya kalau ada postmortem, pihak yang terlibat, pihak hospital, pembantu perubatan, doktor yang terlibat, mereka akan memakai full attire of PPE lah untuk buat postmortem jenazah COVID. Saya harap saya... Soalan ada ke? Okay. Ada yang nak bertanya last? Tadi siapa nak tanya? Ada ke? Okey, tak apa. Kalau tak ada, saya rasa itu sahaja daripada untuk hari ini. Okay. So, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Siti Rasyida Abdul Razak di atas kesudian untuk bercerita, berkongsi pengalaman dengan PLH, dengan warga UTM dan mungkin juga ada daripada luar UTM yang join program kita pada pagi ini. Saya rasa sangat relevan dengan
keadaan semasa yang mana kes pun makin bertambah saban hari kan. So saya rasa banyak yang warga UTM dapat ilmu baru berkenaan especially cara menguruskan jenazah COVID-19 daripada mulut orang yang menguruskan sendiri, pengalaman puan sendiri. So itu saja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan saya ucapkan Sama-sama. semoga terus orang kata menyumbang untuk fardu kifayah ni lah. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang join talk show at library pada hari ini. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan.